Et bizarrement, je commence à reprendre confiance en moi. Et il me dit, vas-y, bah répète après moi. Je répète les 2 attestations. La première, la deuxième. Je termine la deuxième. J'entends Takbir, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dari rumah tangga Buddha ke agama kebenaran. Ini adalah kisah Edwin, salah satu dari sekian banyak mu'alaf Eropa yang dibimbing masuk Islam. Lahir dan besar di Prancis, putra seorang ibu ateis Prancis dan seorang ayah Buddha asal Vietnam. Edwin seperti kebanyakan orang Eropa saat ini, tumbuh tanpa ikatan budaya yang kuat dengan negaranya. Sedangkan dia tidak menerima budaya tertentu atau pendidikan agama dari ibunya. Namun, dia bersikeras untuk mengajarinya nilai-nilai universal yang ikut membentuk karakter baik Edwin. Ayahnya di sisi lain adalah seorang penganut Buddha yang taat, orang yang paling religius di keluarga. Dan oleh karena itu, Edwin dibesarkan sebagai seorang Buddhis sejak usia sangat muda. Namun, sebagaimana setiap anak dilahirkan di atas fitrah, bahkan di lingkungan kesyirikan itu, Edwin masih terhubung dengan Pencipta kami. Dan salah satu stempel pertama menuju bimbingannya yang terjadi di sebuah kuil Buddha. Et je me rappelle d'une fois, on était parti prier avec mon père. Donc on allait chez un de nos moines, il y avait une personne dans notre famille qui était moine, un oncle dans notre famille qui était moine. Et lorsqu'on priait, en fait, on se mettait face à un autel. Et sur l'autel, il y avait des représentations, des bouddhas, des offrandes, de la nourriture, de l'argent, des petits gâteaux. Et je me rappelle, mon père et mon oncle, ils m'ont dit à la fin de la prière, prends ce petit bonbon, mange-le et tu seras exaucé. Et je me suis dit, en fait, ça c'est vraiment la manifestation de la toute-puissance de Dieu sur terre. En effet, s'il y a un Dieu qui est tout-puissant, si tu lui demandes, il est capable de t'exaucer. Donc ça, c'est un concept auquel j'ai cru et j'ai adhéré tout de suite. Namun meski awalnya menjanjikan, perjalanan Edwin menuju Islam tentu sangat panjang. Saat Edwin tumbuh dewasa, dia memang melepaskan diri dari spiritualitas, bahkan dari agama Buddha. Tapi berkat karakternya yang baik, dan dia tidak tertarik pada kegiatan jahat. Dia mendapat dirinya dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Donc entouré de personnes qui avaient une foi, qui prônaient leur foi, qui appliquaient leur foi, qui partageaient leur foi, qui avaient des histoires. Namun perusahaan ini, jika itu menjauhkan Edwin dari kelompok jahat, bukanlah penyebab langsung perpindahan agamanya. Dan pada saat itu, dia tidak punya niat untuk kembali. Meski mengakuinya bahwa jika dia suatu saat harus memilih agama, dia akan memilih Islam. Sebenarnya dalam keintiman kamarnya sendiri, Edwin didekatkan pada agama. Setelah sekolah menengah, saat dia memasuki sekolah persiapan, Edwin merasa kewalahan dengan banyaknya pekerjaan rumah yang dia belum pernah mengalaminya dan menghindari mengerjakan pengerjaan rumahnya. Dia menonton khutbah Jumat, dan inilah yang mendorongnya semakin dekat dengan agama. 3 tahun menunggu, di mana Edwin menelusuri banyak aspek agama dan mendekonstruksi setiap bias terhadap Islam. Sebagian besar diberi oleh media arus utama. Ketika dia akhirnya merasa siap dan menghilangkan semua hambatan internal, dia hanya dihadapkan pada ketakutan reaksi keluarganya. Karena kegelisahannya, butuh waktu 6 bulan baginya antara hari dia memutuskan untuk pindah agama dan syahadatnya, dan bahkan pada hari yang diberkati, dia secara resmi masuk Islam pada malam bulan Ramadan. Tekanan dari luar hampir tak tertahankan,
Tapi Edwin tidak pernah menyerah pada doa. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia sampai di masjid dan bertemu dengan imam. Et il me dit bon voilà, maintenant suis-moi, ça va être l'heure de la prière, on va procéder à la conversion avant de commencer la prière. Il me passe le mic, il m'a dit prends le mic. Moi je suis comme ça. Et bizarrement je commence à reprendre confiance en moi. Et il me dit vas-y, répète après moi. Je répète les 2 attestations, la première, la deuxième, je termine la deuxième, j'entends Takbir, Allahu Akbar. Dan seperti itu, Edwin masuk agama kebenaran dan menunaikan puasa Ramadan pertamanya. Hari berikutnya, seperti banyak teman dia meninggalkan agama nenek moyangnya, agama paganisme dalam penyembahan berhala. Karena satu-satunya agama yang benar yang beliau sendiri gambarkan sebagai solusi terhadap semua permasalahan dunia. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.